Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dialulukan, yang bahagia Ustaz Wan Aminuddin bin Wan Abdullah selaku penceramah kita pada malam ini. Barisan AJK Surah Al-Hijrah, barisan sukarelawan Surah Al-Hijrah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelapangan, diberikan kesihatan, dapat kita sekali lagi berjumpa di alam maya ini. InsyaAllah, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat ke? Ceria Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Syukran. Gambar pun cantik tu, center. Dah pandai dah, dah pandai dah. Dah pandai dah, alhamdulillah. Ini dah kira minggu kedua Ustaz. Itulah tu. Alhamdulillah kita bersiaran. Dulu belum pandai lagi. Belum pandai lagi, alhamdulillah. Syukran. InsyaAllah. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada malam ini, di sini ada dua pengumuman. Pertamanya berkenaan dengan tajaan untuk kuliah maghrib kita, kuliah subuh, kuliah perdana insya-Allah masih dibuka kepada muslimin muslimat yang berhajat untuk menaja ataupun infak RM10 ke, RM5 ke, RM20 ke, boleh insya-Allah terus bank in ke akaun bank Islam Surah Al-Hijrah seperti tertera di WhatsApp masing-masing insya-Allah. Yang keduanya, kami barisan sukarelawan dan AJK mohon kemaafan jika terdapat kesilapan kekurangan di sepanjang kami bersiaran secara langsung. Maklumlah Ustaz, saya langsung Ustaz, bukan senang Ustaz. Live. Tak boleh live, secara live. Rupanya susah secara live, kita tengok kat TV macam senang ni kan, tapi susah live. Betul. Okay, InsyaAllah esok pagi kita ada kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Isyamuddin. Ustaz Isyamuddin akan kuliah subuh pada esok pagi jam 6.30 pagi. Muslimin muslimat dijemput hadir lah 6.30 pagi esok. Lepas subuh rehat-rehat, santai-santai. Ajaklah keluarga sekali kita dengar kuliah subuh 6.30 pagi hingga 7 suku insya-Allah esok pagi. Itu saja pengumuman. Ustaz silakan untuk meneruskan bacaan kitab kita iaitu kitab Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Kepada muslimin muslimat yang nak beli kitab bolehlah. Tak nampak, tak apa nampak. Okeylah Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizrahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama terima kasih kepada Tuan Haji Ismail kerana mengacarakan rancangan live kita ini ya. Terima kasih juga kepada mereka yang menyempatkan diri dan terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih kita di antara orang yang boleh bersama-sama di dalam alam maya ini. Terima kasih dan kita mohon Allah kepada Allah istiqamahkan kita sentiasa untuk sentiasa berada dalam jalan-jalan Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan sekalian, infak yang telah diseru oleh Tuan Haji tadi untuk dimasukkan dalam akaun Surah Al-Hijrah dalam bank Islam tersebut untuk kita panjang-panjangkan kita punya sedekah derma untuk kita menjayakan kelangsungan kuliah-kuliah dan juga menjayakan kelangsungan aktiviti yang akan dirancang yang di masa hadapan. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersiaran live iaitu bacaan kitab Rahim Makhtum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Siapa ada kitab ni? Ni dah. Kitab ni ya tuan-tuan dan puan sekalian ya. InsyaAllah muka surat hari ini kita akan baca muka surat 41. Ya, muka surat 41 sambungan daripada tajuk agama orang Arab ya, terutama agama orang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dalam surah dalam muka surat 41 ini pada perenggan yang ketiga selepas ayat Quran surah Yunus ayat 18 tersebut, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri kita ini ya, musannif kita ini telah menyatakan bahawa orang-orang Arab ni dia gemar meramal nasib ya, dia suka menggunakan ramalan nasib. Yang kita baca terdahulu iaitu orang sebelum daripada ini mereka ini suka mencampur adukkan agama.
walaupun mereka ini berpegang pada agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, iaitu agama Hanif, iaitu percaya kepada Tuhan yang satu juga, tetapi mereka suka mencampur adukkan, ya, yang mana kita telah melihat kan perbahasan yang seterusnya, orang Arab ini, mereka ini juga suka meramal nasib dengan azlam. Apakah itu azlam? Azlam ini ialah anak panah yang belum dipasang bulunya. Dan kita tahu tuan-tuan kan, anak panah tu di belakangnya itu ada macam bulu. Macam bulu depan ada mata panah lah. Dan azlam ini adalah anak panah yang belum dipasang bulu tersebut di belakang anak panah tersebut. Jadi apa yang mereka buat dengan azlam ni, anak panah ni? Mereka membahagikan azlam ni kepada 3. Ya, yang pertama iaitu panah yang terdapat tulisan ya atau tidak. 1. Jadi panah ini yang ada tulisan ya atau tidak ini, mereka gunakan untuk mengetahui nasib kerja yang mereka lakukan. Contoh, seperti mereka nak bermusafir. Mereka nak bermusafir, kan? Mereka akan jumpa dengan mereka yang pandai menurut mereka lah berkenaan dengan ini, dan orang tersebut, biasanya ada orang tersebut akan mengambil, suruh mereka mengambil bekas, yang mana dalam bekas tersebut ada banyak batang-batang panah ni, yang mana dalam batang-batang panah tersebut ada yang tertulis ya, ada yang tertulis tidak. Maka batang kotak ni yang ada anak panah ni, mereka akan goncang. Ya, mereka akan goncang, mereka akan goyangkan bekas tersebut sehinggalah keluar anak panah. Keluar anak panah tu, mereka akan ambil anak panah tu, mereka akan tengok adakah tulisan ya atau tidak. Kalau tulisan ya, maka mereka akan keluar. Maknanya mereka nak bersafir, nak pergi berdagang ke, jalan ke, mereka akan keluar. Tapi kalau tulisan tidak, mereka tidak akan keluar. Kenapa? Sebab bagi mereka, kepercayaan mereka, kalau mereka keluar juga, sedangkan anak panah yang keluar itu tidak, mereka akan ditimpa dengan nasib yang malang. Sial lah. Sial. Macam kalau orang kita, orang Melayu ni, kebiasaannya, orang Melayu ni kalau keluar rumah, tiba-tiba melintas biawak. Bila melintas biawak tu, kona-kona balik ni. Kenapa kona-kona balik bang? Sebab biawak melintas. Jadi, pada pandangan orang kita yang minta tolong kita hapuskan pandangan ini. Kan? Bila kita nak keluar, melintaslah biawak tu, kena-kona balik. Itu pandangan yang sama seperti yang telah diamalkan oleh kaum-kaum jahiliah dahulu. Ya, kerana apa? Mereka memandang ada sesuatu yang boleh membawa sial. Sedangkan perkara sebenar ini tak boleh kita percayai. Dan kepercayaan ini adalah syirik. Ya, syirik boleh menyebabkan akidah kita tergelincir. Jadi hati-hati betul-betul tuan-tuan. Jangan kita cuba mengamalkan benda yang telah diamalkan oleh orang-orang kaum jahiliah. Ini panah yang pertama. Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan sekalian, sama juga dengan kahwin kan, dengan contoh yang pertama lagi kahwin, mereka pun jadi katakanlah kita nak kahwin bila kan, anak ke siapa ke nak kahwin ke bila kan, ditanya kepada orang tersebut boleh ke tidak ni kahwin pada 31 bulan Ogos ke. Oh, nanti dia akan gunakan anak panah tersebut. Okey, goncang. Kalau goncang keluar ya, okey boleh. Kalau keluar tidak, tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Makanya tuan-tuan, dalam satu riwayat dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy ni dia melarang perkahwinan dibuat pada bulan Syawal. Bulan lepas lah. Dah habis Syawal dah. Kan? Melarang. Kenapa? Siapa-siapa yang kahwin pada bulan Syawal tak kekal perkahwinan tersebut. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian tahu tak,
Nabi Muhammad SAW kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha bulan Syawal. Kenapa? Sebab nak bagi tahu kepada orang yang percaya akan kepercayaan tersebut, tidak dapat bulan tersebut memberi mudarat kepada perkara yang kita hendak laksanakan. Kalau bercerai itu bukan pasal bulan tu, pasal kau yang nak bercerai. Itu dia tuan-tuan. Ya kena ingat tu. Jadi kepercayaan ini sebenarnya bukan dahulu, sampai sekarang pun ada. Aduh, kita pelik betul lah. Memang pelik betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, itu yang pertama tuan-tuan. Kemudian ada juga yang kedua, panah yang mana ada tulisan air atau diat. Ya, air atau diat. Air itu maknanya bolehlah. Diat itu apa? Diat itu denda. Denda. Dalam hukum Islam pun ada diat, denda. Ya. Dan yang ketiga, padanya itu ada tulisan dari kamu dan dari selainmu. Makanya tuan-tuan, apabila dalam kalangan mereka ada yang mengadu mengenai nasab keturunannya, maka mereka akan pergi kepada berhala Hubal yang saya nyatakan dahulu. Ingat tak? Hubal tu yang diberikan oleh kaum Syam. Diberikan oleh kaum Syam kepada siapa? Kepada Amru bin Luhai. Kan Amru bin Luhai balik Hubal tu yang dibuat daripada batu akik yang berupa manusia tersebut. Kemudian itulah dia patung yang pertama digantung, diletakkan di tepi Kaabah. Makanya kan mereka akan membawa kan orang yang mengadu itu pergi kepada Hubal kan dengan membawa 100 ekor unta. Ui, banyak tu tuan-tuan. 100 ekor unta mau 10-15 ribu sekor kalau tempat kita lah. Kalau tu yang biasa tu agaknya kan. Ni nak kayu korban ni kan. Kita nampak tu Pak Din kita pun ada tu. Pak Din kita pun ada tu daripada sebelah ya. Kita nampak kan 100 ekor. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa banyak kan unta-unta ini akan diberikan kepada pengendali. Tu orang yang dijumpa yang tukang itulah yang meroncangkan bekas yang ada panas tersebut. Jika keluar dari kamu, maka orang itu dianggap sebagai keturunan dia. Kan? Tetapi jika keluar dari selainmu, maka dia dianggap sebagai kawan rapat. Bukan daripada kalangan kamu. Ini dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika yang keluar ialah perkataan bercampur, maka orang itu kembali kepada kedudukannya sebelum ini, iaitu tidak ada kaitan dengan nasab dan tidak ada hubungan kawan rapat. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, yang untung siapa kat sini? Boleh bayang tak? Yang untung apa? Yang untung orang yang tukang ngoncang tu lah. 100 ekor unta tu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita 100 ekor lembu? Bukan kambing tau. Lembu. Kaya-raya tuan-tuan. Hari-hari raya. Kan? Tapi tak boleh pergi haji balik hari. Pasal haji tak boleh. Ya? Hari ni dah keluar pengumuman haji dibatalkan. Untuk tahun ini. Maknanya dah 2 tahun dah. Tahun lepas, tahun ini dibatalkan. Allah Rabbi wa Rabbus Sama. Kita serahkan kepada Allah sahaja yang telah mentakdirkan perkara-perkara sebegini. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya baca yang ni, saya nak sentuh satu perkara. Di dalam Islam. Dalam Islam, ada satu yang namanya li'an. Li'an jarang. Tuan-tuan, dalam Islam ada 5, bukan 5 tak silap saya, perhubungan perkahwinan boleh berpisah. Pertama, cerai biasa. Okey. Yang kedua, fasah. Yang ketiga, yang ketiga cerai biasa, fasah, taklik. Yang ketiga taklik. Yang keempat yang namanya li'an. Yang kelima ada juga yang namanya khuluk, tebus talak tu. Yang saya nak cerita ialah yang li'an ini. Yang li'an. Allah terima kasih kepada jemaah daripada United States
yang apa nama join kelas pada hari ini. Terima kasih tuan, banyak-banyak tuan daripada USA. Atau payah waktu nak sebut tu kan. Terima kasih. Tuan, yang saya nak bicarakan ni berkenaan dengan yang kita baca ni li'an. Li'an ni jarang orang tahu apa benda li'an ni. Li'an ini adalah satu perkara yang berlaku dalam rumah tangga apabila seseorang wanita itu mengandung, ya, wanita itu mengandung, dan wanita yang mengandung itu dinafikan oleh suaminya yang anak yang dikandungnya itu adalah anak suaminya. Anak suaminya. Tetapi wanita itu menyatakan bahawa anak yang dikandung ini adalah anak suaminya. Tapi suaminya menafikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau bawa ke mahkamah, kes li'an ini, nampak tak ni? Kalau yang ni, dia kata kau anggap kau keturunan aku. Kau bukan keturunan aku. Kau kawan rapat saja. Nampak tak? Kalau dibawa ke mahkamah, perkara ini akan dibawa sumpah li'an. Kan? Maknanya si perempuan menyatakan bahawa anak yang dikandung ni adalah anak lelaki itu, suami dia lah. Dan suami dia menafikan. Tuan-tuan tahu tak apa impaknya? Apa kesannya terjadi pada pasangan ini? Pasangan ini akan bercerai dan perceraian itu tidak ada rujuk buat selama-lamanya. Tidak ada rujuk. Selama-lama. Talak 3, tuan-tuan. Talak 3. Ini cerita talak 3. Talak 3, kalau seseorang itu ditalak dengan talak 3, kemudian perempuan itu kahwin lain, kemudian diceraikan oleh suami dia, lelaki ni, isteri bekas suami dia yang lama ni, boleh kahwin balik. Boleh kahwin balik. Tetapi li'an ini, apabila diputuskan perceraian tersebut berlaku dengan cara li'an, maka tuan-tuan dan puan sekalian, perkahwinan itu tidak ada rujuk selama-lamanya sampai mati salah seorang, tuan-tuan. Allah Rabbi, jarang, tuan-tuan, tapi ada berlaku. Saya pernah handle 3-4 kali kes yang macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Kan, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, jangan main-main tuduhan-tuduhan. Ya, seperti yang kita baca ni, pengendali panah tu. Dari kamu, oh ini keturunan. Kalau keluar daripada dari kamu, oh keturunan kau. Oh senang ambil. Kan? Senang je nak bagi macam tu. Jadi dalam Islam kan ini yang berlaku, jarang berlaku, tetapi ada berlaku. Tuan-tuan dan puan, tolong tuan-tuan, jangan mainkan benda-benda yang seperti ini. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, cara Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menyatakan cara ini sama dengan Al-Maisir. Maisir itu apa? Judi. Judi. Maknanya orang tu yang nak digoncangkan benda tu bawa 100 ekor untuk semata-mata nak tahu dia punya kedudukan. Adakah dia ni keturunan kawan ni, atau dia sahabat biasa, atau dia bercampur. Bercampur tu maknanya dia tidak bukan kawan, dia bukan keturunan, dan dia tidak ada kena-mengena dengan kedua-duanya tersebut. Kan ini judi. Adakah keturunan boleh ditentukan dengan cara yang sebegitu? Kalau fikir logik kita, tuan-tuan, dah tentu tak boleh. Tetapi mereka yang pada waktu ini, kan mereka mempercayai kaedah tersebut sebagai kaedah untuk menentukan apakah kedudukan mereka di sisi mereka yang lain tersebut. Allah Rabbi wa Rabbus Samawat. Jadi ini termasuk dan juga Al-Qaddah, iaitu jenis perjudian. Dan mereka akan menyembelih unta-unta itu untuk mereka korbankan untuk tujuan itu dan dibahagi-bahagikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ini mempercayai dibahagi-bahagikan daging ini. Daging ini dibahagikan. Kadang-kadang mereka bahagi tak betul. Walaupun sebenarnya mereka menyembelih itu kemudian disembelih dibahagikan. Sepatutnya sebegitu. Tetapi dalam ini ada unsur penipuan. Iaitu daging itu tidak dibahagikan kepada yang hak. Kan memang cara dia salah dah. Kan, tetapi dalam salah tu ada salah lagi. Maknanya berganda-ganda salahnya itu. Ngaji korban. Tuan-tuan ingat tak? Ui, tuan-tuan jangan main. Bila korban sampai, kalau bukan musim PKP ni kan, kalau kita boleh buat korban macam biasalah.
Tuan-tuan, kan? Ni tukang lapah, tak maaf ni nak tak kata siapa-siapa, tetapi kebiasaan terjadi seperti itu. Tukang lapah, tuan-tuan. Kan? Batang pinang duduk bawah guni bawah buntut dia. Seriusan ni sedap. Nampak tak? Tukang lapah, yang lapah tu, dia tengok bahagian baiknya. Oh, ini tang pinang. Tang pinang pula duduk belakang tu sikit je kan banyak tu. Kan? Dibuka. Tak. Kan? Tak. Bahagian yang disuka ekor. Ekor lembu ekor satu ekor. Tapi itulah orang berebut dia nampak tu ekor. Kan ekor pula kan panjang tu dah ekor. Kan? Berapa banyak ada 3 mangkuk boleh. Tapi tuan-tuan dan puan berebut ekor, lapah, ekor tak. Itu belum cerita lagi tuan-tuan, masjid yang ada peti ais. Hari ni sembelih, esok pergi nak peti ais tak ada lagi. Hai. Ini macam cerita zaman-zaman sebelum Nabi dulu ni, betul. Perbuatan sama orang je lain. Perbuatan sama. Haram tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Kita nak daging. Nak, tanya kepada semua yang buat. Tu, yang 7 bahagian siapa? A, B, C, D, E tu. 7 bahagian. Saya kalau boleh minta tolong tuan-tuan. Saya nak Batang Pinang boleh tak? 7 orang kata, 6 orang lah. Kan? 6 orang kata, tak apa ambil lah. Ambil lah. Oh saya nak ekor boleh tak? Cucu saya suka sangat ekor. Kan? Okeylah ambil lah. Semua melepaskan hak masing-masing. Ambil. Tapi kau tak tanya. Cara pun dah tahu dah. Sembunyi-sembunyi tuan-tuan. Oh jangan tuan-tuan. Bukan musim kita je buat tuan-tuan. Rupanya dari dulu dah. Sebelum zaman Nabi dah buat benda ni. Ni yang 100 ekor ni disembelih. Kan? Sepatutnya dibahagi-bahagikan. Oi, kau tak boleh dah. Padahal dulu mana ada peti ais. Sekarang peti ais ada. Astagfirullahalazim. Janganlah kita buat kerja-kerja jahiliah tersebut tuan-tuan. Ya, ini sekadar nak nyolit sebab kebetulan ada kena dengan korban-korban yang dilakukan ini tuan-tuan. Itulah maksud lagi korban apa nama ni kerana berhajat, ya, kerana sumpah. Jadi korban nak sumpah kan, sumpah boleh ambil lagi. Betul tak? Madin, jangan main-main tu. Oh dia balik ni ada. Dan korban apa? Nazar kau. Korban nazar tak boleh makan. Ingat. Itu tajuk lain ustaz yang lain lah. Ini kita cerita bab ni kitab kita. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang Arab pada masa itu juga percaya kepada kahin. Kahin ni siapa? Bomoh. Kan? Anak dia melalak pagi maghrib datang ke rumah mak dia. Ni sebelum PKP lah. Ni cerita sebelum PKP. Kan? Waktu PKP tak boleh janji tuan-tuan ya. Ikut Shopee tuan-tuan. Ya. Lalak anak. Jadi mak dia pun tanya, kau kan mak dah pesan, janganlah datang maghrib-maghrib. Ni kau lalu buah pokok tadi kan, pokok buluh besar tu kan. Yalah mak, jalan tu je ada. Kan nak lalu buah mana lagi? Buah lalulah pokok buluh besar tu. Kau nampak tak cucu aku dah melalak? Ini kononlah tu. Kenapa mak? Ni ditegur. Ditegur pokok buluh, tegur tuan-tuan melalak. Tegur apa mak? Alah, kau ada menunggu kat pokok buluh tu. Tuan-tuan mempercayai. Kan, tapi nak macam mana ni mak? Jom kita pergi rumah kahin. Kahin siapa? Bomoh tuan-tuan. Jumpa ni Atuk dah tahu dah. Kau datang ni mesti kau lalu buah pokok tadi. Tuan-tuan bomoh ni kalau kita pergi jumpa dia, kita tak payah cakap kita punya sakit apa. Kalau pergi jumpa doktor jenuh, kan doktor tanya sakit apa, kaki kat mana? Doktor tunjuk tu, tekan lagi sini. Kita pun pelik kau doktor, kau tengoklah sakit apa sepatutnya kan, tapi tak, doktor tak jantung kan. Tapi kalau bomoh dia cerita sakit kita. Ya. Dia cerita sakit kita. Dia cerita sakit kita. Oh kau ni. Kita pun wah hebat betul lah. Macam mana dia tahu tu? Wah.
Saya teringat tuan-tuan. Kan tuan-tuan baca ada satu majalah Al-Ustaz. Al-Ustaz tuan-tuan. Saya tak tahu tahun bila, tapi saya ada simpanan. Saya lupa bawa tadi. Kan baru terlintas. Kisah ni berlaku, saya tak sebut negeri lah, tapi bukan Negeri Sembilan. Kisah ni berlaku, ada seorang bomoh ni memang handalah, kan, dan dia dipercayai, kan, dan dia orang kata boleh mengubati batu karang lah apa katanya. Pergi jumpa dia tuan-tuan, macam ni tak keluar tu karang, kan. Kadang-kadang dia siap kata yang bawa ekstri, ni tu, ni ekstri tu, ni tu karang ni. Oh tu ke? Oh ni tu karang. Oh okey. Dia pun tak ubat lah, ni keluar tu karang. Tak percaya, pergi apa? Pergi ekstri. Pergi ekstri tak ada tuan-tuan. Wah, kita pun baru minggu lepas aku ekstri 3 biji ada lah. Minggu ni lepas pergi jumpa dengan bomoh tu, dah hilang. Woi, osah handai. Osah handai. Tuan-tuan dan puan sekalian, nanti saya bawakan riwayat dia yang penuh dalam cerita majalah tersebut. Kan? Diceritakan, kan, sepasukan telah dihantar ke situ untuk mengenal pasti, kan, adakah betul apa yang dibuat. Maka diselidiki, ditanya, kan, pembedahan batin pun dibuat. Pembedahan batin, kan, ditanya-tanya, rupa-rupanya last sekali keluar apa? Jin. Tuan-tuan, jadi alatan bedah datang daripada Timur Tengah sana. Macam mana datang tak tahu. PKP ni tak tahu lah macam mana datang. Kan? Naik kapal terbang ke apa semua kan, tapi jin ni boleh semua tuan-tuan. Jadi tak tahu tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi rupa-rupanya disimpulkan perkara tersebut adalah menggunakan khidmat khadam. Bomoh tuan-tuan, kahin. Kan kita percaya tuan-tuan. Allah Rabbi. Makanya tuan-tuan, orang yang dah elok tu 2-3 bulan lepas pada tu sakit alik ada. Rupa-rupanya ditanya macam mana? Kan macam mana dibuat? Daripada ada tak ada balik. Kan rupanya selepas balik orang tu ni dah keluar 3 biji ni. Dah batu apa tak tahu. Alik tuan-tuan. Kan dia orang tu pergi ni apa nama ni X-ray. Lepas tu pergi X-ray, rupa-rupanya orang ni dah bagi tahu dia punya sahabat dia. Khadam dia. Jin tu, kau pergi sana. Nanti dia X-ray, kau duduk atas batu tu. Supaya tak nampak. Allah Rabbi wa Rabbus samawat. Kahin. Araf. Munajjim. Munajjim nujum 4 belalang. Nujum 4 belalang, tuan-tuan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Ingat ke? Kan? Kahin adalah orang yang beritahu mengenai masa-masa alam ghaib. Semesta yang berlaku, yang akan berlaku pada masa depan. Ni elok ni. Ni, tu umur lah kita kata. Dia mendakwa dapat mengetahui pelbagai rahsia. Dalam keadaan kahin ni, ada yang mendakwa mempunyai pengikut daripada kalangan jin yang menyampaikan berita kepadanya. Betul. Tuan-tuan kalau jumpa bomoh tuan-tuan. Bomoh. Nanti dia akan bagi tahu, dia tak datang rumah kita. Tapi dia bagi tahu kita, belakang tu ada kebun kan? Tanam pisang macam tu kan? Betul lah. Ustaz, Datuk pernah pergi rumah saya ke? Kan orang pergi Datuk biasa kan? Datuk pernah pergi rumah saya ke? Tak pernah. Macam mana tahu? Macam mana dia tahu? Ni. Benda tu tuan-tuan. Sahabat tu yang bagi tahu tu tuan-tuan. Belakang dia ada ni. Dan kebiasaannya, hujungnya apa dia? Ini tak ada orang jauh. Orang dekat je. Sebelah je. Allah. Ini biasa. Dialog biasa tuan-tuan. Tapi tak apalah. Macam mana dia buat jahat kat kita. Kita jangan buat jahat pada orang. Dia punya cara itu tuan-tuan. Cukup baik punya. InsyaAllah balas keburukan dengan kebaikan. Wah, kita pun ya Allah. Betul lah. Ya Allah tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kahin ni ada yang mendakwa mempunyai pengikut daripada kalangan jin yang menyampaikan berita kepadanya. Ada pula yang mendakwa mengetahui perkara gaib melalui kebijaksanaan yang dikurniakan kepadanya. Ada juga yang mendakwa mengetahui segala perkara melalui premis-premis
atau sebab-sebab yang dijadikan sebagai dalil seperti tutur kata orang yang ditanyanya, tingkah laku dan keadaan. Contoh yang terakhir ialah al-a'raf. Ya, bukan araf. Ya. Contohnya seorang mendakwa mengetahui barang curi. Oh, gitu. Orang hilang lah tu. Macam mana ni? Kereta hilang. Pergi jumpa apa? Tak jauh kereta tu dah. Ada kita ni ya. Kau pergi sana jumpa tuan-tuan. Oh, hebat. Kau hilang apa kan? Kau pergi jumpa. Kan? Tapi kita lagi hendak. Bila hilang sesuatu, kan? Hilang sesuatu, lupa sesuatu, Allahu Akbar, dalam sembahyang terus ingat. Oh, kunci. Hilang, dah jumpalah aku nak sembahyang tadi dah ingat. Bukan hilang tu. Lagi anda kita tuan-tuan. Allah Rabbi ya. Mengetahui barang curi, tempat kecurian, barang hilang dan seumpama dengannya. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ini mempercayai hasad. Munajim itu orang yang memerhatikan bintang-bintang, yang mengira perjalanan dan waktunya untuk mengetahui keadaan alam dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi pada masa akan datang. Bakal terjadi pada masa akan datang. Wah. Kalau orang tu boleh tahulah masa bakal yang terjadi. Oh, anda tuan-tuan. Ya, anda. Ya. Kenapa anda? Ialah masa hadapan. Yang belakang tu memanglah masa memang kita tahu sebab dah berlaku. Di masa hadapan Allah. Sedangkan perkara itu hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Ya. Dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi pada masa akan datang. Mempercayai berita yang disampaikan oleh munajim berarti mempercayai bintang itu sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dulu waktu zaman Nabi Ibrahim telah ada benda-benda kepercayaan astrologi zodiak. Kau lahir berapa hari bulan? Oh, aku lahir sekian-sekian hari bulan ni. Oh, kau ni masuk dalam Scorpion. Oh, aku lahir, oh kau ni bintang Leo. Oh, aku lahir, oh kau ni bintang-bintang ni. Oh, kau bintang Leo dengan bintang Scorpion. Oh, nak kahwin ni. Bintang Leo dan Scorpion, oh tak boleh kahwin. Kau kahwin bercerai. Pasal apa? Panih. Dua-dua ni jenis panas. Lah, ada bagaimana pula dengan bintang-bintang tu pula nak kahwin? Tuan-tuan. Ni, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan, kalau kita tengok huraian yang dibuat oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, dia bukan saja cerita tentang sejarah, tetapi dia cerita tentang apa benda yang dilakukan oleh ni orang ni, kan? Kenapa? Kerana dia nak suruh kita ambil iktibar. Sebab apa? Sebab perkara ni sampai sekarang ada. Bahkan masuk internet, nak tengok bintang apa pun ada. Nak kahwin dengan bintang apa pun ada. Nak kahwin hari apa pun ada. Aduh, kenapa? Astagfirullah. Makanya Syekh Syafiur Rahman dia bincangkan benda ni, walaupun kita tengok sejarah apa ni bukan sejarah, ini huraian tentang benda tu. Memang dihuraikan sebab dia menyelam minum air. Dia cerita sejarah, dia nak bagi tahu ini kepercayaan orang zaman dahulu. Dalam waktu yang sama, dia nak kita relatekan dengan waktu yang sekarang. Here and now. Sekarang cakap umutih pula. Dia cakap kembang, mas pantai ya. Ya. Ini, dia nak relatekan. Rupa-rupanya, macam pernah aku. Macam pernah. Tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan, saya ingat lagi surat khabar ada bintang-bintang ni. Dulu-dululah. Surat khabar tu ada yang kau cik tu, ada gambar singo lah, gambar kalau jongking lah, macam lah gambar. Tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, Syekh pengarang kitab kita ni, masukkan definisi, masukkan apa benda yang dinamakan dengan kepercayaan orang dahulu itu, supaya kita tahu rupanya daripada dulu sampai sekarang ada. Ingat zaman dulu je ada. Ini perkara yang dicerita oleh Syekh ini, cerita ni sebelum zaman Nabi lagi tau. Maknanya Nabi Muhammad belum lahir, ada benda ni. Rupanya Nabi Muhammad dah wafat pun masih kita amalkan.
belalah Nabi, susah Nabi mengajar kita membetulkan akidah, membetulkan kepercayaan, kembali kepada apa nama, on track atas agama yang satu. Tetapi kita seolah-olah tercampur juga ke pasal tak? Pasal tak? Kan? Ingat tak apa makna jahiliah? Mereka tetap percaya Tuhan yang satu. Tetapi mereka yang dalam waktu yang sama, mereka mempercayai unsur-unsur sebegini. Agak-agak ada tak sekarang? Banding, ada tak sekarang banding? Banding anggur. Ada Ustaz, anggur dengan mulut tu ada. Semua di padang suara lah. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Ada. Makna benda ni ribuan tahun dahulu. Tetapi masih sama diamalkan. Yang menjadi persoalan ialah itu takut akidah itu hilang tanpa kita sedar. Kita takut. Kita tergelincir tanpa kita sedar. Tergelincir ni ada 3 tuan-tuan. Pertama mulut bercakap. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga etika. Weh bawah tu okey weh, baik weh. Oi, macam ni lah, padu. Sembuh siapa? Allah Rabbi, Rabbus Sama. Kan? Nak laku kedai pelaris. Allah. Kan? Allah Rabbi. Nanti kita bincangkan dalam tajuk yang lain khusus. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara contoh keyakinan mereka terhadap bintang ialah berhubung dengan hujan. Ini macam pernah aku rasa je. Hai, kita nak buat program ni. Nasib baik esok apa KP ni tak boleh buat program. Kau dulu kan pernah tak buat program? Hai, semalam hujan. Esok kita nak buat program kok hujan. Parah kita ni. Kemah kita ada 5 je. Kok hujan mana orang nak duduk. Habis basah ni. Alah payah. Kita carilah yang boleh alih hujan. Jeng 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 jeng. Boleh alih ke? Tuan-tuan, dengar elok ni. Tuan-tuan balik cari surah Luqman ayat 34. Surah apa Ustaz? Cuba bagi tahu sekali. Surah Luqman ayat 34. Dalam surah Luqman ayat 34 tu Allah memberitahu hanya Allah saja mengetahui perkara 5 perkara. 5 perkara ni tuan-tuan yang tunjuk jari macam ni ha. Jari bodalah besar kan, jari besar lagi tak apalah. Kan? 5 perkara ini. 5 perkara ini tuan-tuan hanya Allah saja yang tahu. Maknanya bila hanya Allah saja yang tahu, makhluk tak tahu. Wa imma makhluk itu jin, wa imma makhluk itu nabi, wa imma makhluk itu manusia, wa imma makhluk itu malaikat, wa imma makhluk. Sebut saja makhluk, maknanya mereka tidak akan mengetahui tentang 5 perkara. Terima kasih Tuan Adham kita kan memberikan apa namanya seni kata terjemah daripada hal-hal yang saya nyatakan 5. 5 ni tuan-tuan termasuk salah satu 5 hujan. Kadang-kadang kita tengok ni macam tadi ngolap. Gelap. Ai hujan ni. Hujan. Sampai ke petang tak hujan. Tapi punya gelap tu macam hujan tu. Kenapa? Tuan-tuan, dalam Quran ada surah satu, surah Ar-Ra'du. Ra'du tu apa? Ra'du itu adalah petir. Petir. Tuan-tuan tahu tak petir itu apa? Petir itu, tuan-tuan baca nanti balik nanti baca surah Ar-Ra'du apa diperkenalkan. Petir itu, Ra'du itu adalah cemati. Cemati ni apa bonda lah, kita nak istilahkan bahasa kita. Yang boda-boda tu lah kalau naik kuda dikencang rasa hatiku riang kan, yang kotok-kotok belakang itulah kan, cemati tu kan, macam kalau algojo kan pelasah orang tu kan ni kan cemati itu. Kenapa cemati itu? Sebab cemati itu adalah yang digunakan oleh malaikat untuk mengontrol arahan Allah supaya bawa awan tu ke mana? Awan atas tu.
Macam kontrol kuda lah. Kuda macam lembu lah. Kuda tak boleh bagi pasal kita tak ada kuda. Jarang ada kuda. Kan lembu lah. Lembu kan kita nak halau dia ke mana kan. Ya, ke mana kan. Kita kan kita kotok dia kan. Kotok. Sana. Sambil tiba kata kan. Allah menggunakan malaikat untuk halau awan. Guna cemeti ar-ra'du. Jadi, ke mana awan tu pergi, ke situlah Allah suruh sebenarnya. Dikontrol oleh siapa? Ni. Seperti tam. Nah, kau nak ke mana? Kau nak suruh hujan kat Lumondo? Apa pula datang sini? Macam tu tuan-tuan. Ini sebagai tafsiran ringkas supaya senang kita faham tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Ada 5 lah nanti yang tu tuan-tuan cari sendiri kan. Ini saya nak cerita yang berkenaan dengan bintang apa semua ni kan. Berhubung dengan hujan. Nampak tak tuan-tuan? Allah. Kan? Di mana mereka akan menyatakan bahawa mereka diturunkan hujan disebabkan oleh bintang-bintang tersebut. Maka tuan-tuan ingat tak? Apa Amru bin Luhai berdialog dengan orang di Syam? Mula-mula nak balik Hubal patung tu. Apa mereka kata? Ditanya oleh Amru bin Luhai, kan, ini kau sembah apa? Sembah patung. Kami kalau misalnya kami nak keluar berniaga, kami tanya patung berapa hari bulan boleh keluar. Kalau kami kemarau, kami akan tanya patung. Patung tu minta ke patung turunlah hujan. Tuan-tuan, mempercayai bintang. Ini dia tuan-tuan, yang telah dinyatakan kan dalam kalangan mereka juga wujud kepercayaan at-tiyarah, ya, iaitu menganggap sial akan sesuatu. Tadi baru kita sebut, biar awak melintas depan rumah nak keluar, jangan keluar yang kenapa tadi bangun dulu gitu, biar awak komodo lagi. Entah mana biar awak komodo ada kat Malaysia tak tahulah. Orang Malaysia mana ada komodo? Orang Indonesia, yo. Yang Polines tu apa benda tu, yang komodo yang besar tu. Yang buaya tu. Kan dia kata biar buat komodo lalu belakang rumah dia kata nak undur kereta dia melintih lah biar awak. Oh tak boleh masuk balik. Bini dia punya marah. Lah, orang nak pergi beli barang ni nak masuk balik pula. Telur dah habis, ikan dah habis, sayur dah habis. Aduh, macam mana ni bang? Oh tak boleh. Kenapa? Biar awak. Siap. Boleh buat riang. Mempunyai tiyarah. Sial, menganggap sial akan sesuatu. Anggapan sial ini bermula dengan cara mereka membawa burung atau kijang lalu melepaskannya. Jika haiwan itu bergerak ke kanan, maka mereka akan melangsungkan rancangan mereka dengan menganggap bahawa itu baik. Kan, mana digunakan burung. Burung, katakanlah burung merpati. Yang dulu burung merpati kan. Kata, aduh, kita nak buat kenduri lah. Nak buat kenduri. Jadi, kita nak teruskan tidak. Kan, dia pun ambil burung. Lepas, tak lepas. Kalau burung tu terbang ke kanan, on. Kalau dia lepas, burung tu terbang ke kiri, off. Apa dia? Tak boleh. Kau gila pun. Kau tengok tu burung terbang mana? Ke kiri kan? Oh, jangan buat. Kalau kita buat je, siap. Mempercayai. Tiyarah. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kan? Jika haiwan itu bergerak ke kiri, maka mereka batalkan hasrat mereka. Kenapa? Kerana mereka menganggap siap. Kan? Aduh, sama macam kita. Kan? Macam ada lah. Memang di kalangan kita pun ada lah. Benda-benda yang macam ni. Kan? Memang ada tuan-tuan. Begitu juga jika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada burung atau haiwan yang melintas. Ya Allah, macam tahulah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ni, macam tahulah mereka akan menganggap akan berlaku sesuatu kesialan. Ini bukan saya nak kata, nak cakap kasar, sial lah. Tak, memang pengarang ini tulis, diterjemahkan kesialan. Kan? Tadi baru cerita. Amalan lain yang hampir dengan kepahaman ini adalah amal menggantung. Buku Lali Arnab sebagai tangkal. Tangkal pula dah. Tangkal tuan-tuan. Ya, tangkal. Menganggap sial sebagian hari dan bulan. Kan macam tadi yang saya nyatakan Rasulullah kahwin pada bulan Syawal kerana nak bagi tahu kepada orang kafir Quraisy, Syawal ke apa ke tidak mendatangkan apa-apa satu mudarat.
Maka dia kahwin dengan Aisyah bulan Syawal. Pasal nak bagi tahu kepada orang-orang lain bahawa kahwin bulan Syawal. Okey je. Bahkan lebih couple lagi. Kan? Sehingga kan orang kafir Quraisy kata, wah, ini bulan Syawal gila pun. Macam itulah. Kan? Tapi okey je. Sampai Rasulullah wafat. Bahkan Rasulullah wafat atas Aisyah. Maknanya sehingga ke nafas yang terakhir punya kekal tu. Allah dah atur. Tuan-tuan, takdir nampak tak? Allah atur perjalanan Rasul kahwin bulan Syawal mengikut perkiraan orang kafir Quraisy nanti akan berlaku perpisahan, tetapi nak bagi tahu Rasulullah wafat di atas peha Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya kekal sehingga akhir hayat. Allah. Tuan-tuan dan Allah Rabbi wa Rabbus Samawat. Rupa-rupanya amalan-amalan yang digunakan ini Allah sampai sekarang ada. Yang menganggap sial sebagian hari dan bulan, binatang, rumah, wanita pun ada. Allah Rabbi. Perempuan biasalah. Kenapa pula ada apa dengan perempuan jadi biasa tu? Adakah kita ada stigma dengan perempuan? Perempuan banyak mulut, Ustaz. Ada je perempuan yang tak ada banyak mulut pun. Kan? Dulu ingat tak? Orang takut nak kahwin dengan orang 9. Sebab oh, kahwin dengan 9 habis. Otor kita dia punya. Tuan-tuan. Dan orang tak reti. Orang tak faham. Perempuan kan bukan 9. Orang tak kandung. Kan? Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi oleh kerana itu makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila menganggap perkara-perkara ini yang beriktikad dengan perkara-perkara yang seperti ini, boleh membawa satu perkara yang kita risau. Kita kena cek balik. Kan? Kalau kita ada, kita cek balik. Adakah kita pernah melakukan sebegitu? Kalau ada, tuan-tuan, cepat kita kembali ke pangkal jalan. Ya, tentang adwa dan hammah. Itikad ini berasaskan kepercayaan bahawa apabila seorang mati dibunuh, kesedihan tidak akan hilang selagi belum dituntut bela. Roh dia tu tak sampai ke sana. Pasal apa? Pasal belum dituntut bela. Masih ada di sini. Tu yang keluar tu. Penanggal lah, Pontianak lah, apa semua. Kenapa? Dia roh ni, dia ada something wrong, ada unfinished business yang belum selesai. Maka dia tak boleh sampai ke sana. Jadi dia kena selesaikan dia unfinished business dulu. Maknanya apa? Dia kena tuntut bela kepada orang-orang ni yang pernah melakukan perbuatan buruk kepada dia. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rohnya akan menjadi hammah, burung hantu. Burung hantu, orang kita kan takut. Kau burung hantu. Kau tengok burung apa? Burung hantu. Ni, lu orang naik. Burung hantu ada depan rumah. Kau gila apa? Siap. Mula berambang, mula ramah kita. Pasal apa? Adanya burung hantu depan rumah, itu menandakan apa? Roh yang jahat ada. Allah, kepercayaan. Ya. Rohnya akan menjadi hammah, burung hantu yang terbang di padang-padang belantara sambil menjerit-menjerit. Dahaga. Macam cerita kita dulu lah. Kan? Bukan dulu, sekarang pun macam-macam. Ada cerita yang macam-macam lah. Nak sebut lah kan. Sebutkan bahaya pula. Kan? Macam-macam lah. Kan? Roh tak tenang. Panggil-panggil. Anak-anak habis lagi. Anak saya pun lagi. Anak ada tu tadi. Ayah ni yang dua anak pun lagi. Pasal apa? Terpengaruh. Itu tangga rumah tak ada TV. Kalau ada TV tak tahu lah macam mana. Tuan-tuan. Tengok TV 24 jam ya tuan-tuan. Foto yang manggil-manggil. Pengaruh. Allah Rabbi. Kan? Berikan aku minum. Datang. Berikan aku minum. Tuan-tuan. Allah Rabbi. Kan? Berikan aku minum. Jika sudah ditutup bela, maka tenanglah ia. Dapatlah ia berehat. Allah Rabbi.
Tuan-tuan dan puan, walaupun berpegang kepada amalan dan kepercayaan jahiliah dan syirik, masyarakat jahiliah ini masih mewarisi agama Nabi Ibrahim. Nampak tak? Nampak tak? Dalam waktu yang sama dipercaya kepada agama Nabi Ibrahim, tapi dalam waktu yang sama dipercaya kepada benda-benda yang macam. Itulah yang namanya syirik. Tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan, dalam Islam ada 3 sahaja kesalahan yang boleh dihukum mati. 3 je. 3 je saat. 3 je. Dalam Islam ada 3 kesalahan yang jika dilakukan salah satu daripada 3 itu boleh dihukum mati. Maknanya halal darah. Tuan tahu tak apa dia? Saya bagi tahu salah 3 lah senang. Dam bidam. Darah dengan darah. Maknanya kalau bunuh orang, kalau dia balas balik. Dam bidam. Yang kedua ialah murtad. 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 Kan saya dah beritahu kan 3 kaedah murtad kan, percakapan, perbuatan dan juga i'tiqad. Kan, i'tiqad. Murtad. Syirik tu di antara perkara yang boleh murtad. Kan? Dan yang ketiga ialah zina. Zina Ustaz bukan kena sebat, itu orang bujang. Barang siapa yang berkahwin dan dia melakukan perbuatan tersebut, maka direjam sampai mati. Maknanya hukum mati. 3. Ada hadis sahih lagi tentang 3 perkara ini, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca kitab dosa-dosa besar karangan Al-Kabair. Saya ngajar, malam esok saya ngajar. Kitab tu di Surau Semang Selatan secara bukan Zoom, di sana pakai FB. Karangan Al-Imam Az-Zahabi. Tuan-tuan, dibicarakan 3 di antara dia. Zahabi dia mengklasifikasikan ada 67 himpunan dosa-dosa besar. Yang menduduki carta yang pertama ni lah yang 3 ni, tuan-tuan. Ni yang 3 ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, amalan-amalan ni walaupun mereka mempercayai agama Nabi Ibrahim, mereka tidak meninggalkan keseluruhan ajaran agama Ibrahim seperti menghormati Kaabah, tawaf di keliling, melakukan haji, umrah, wukuf di Arafah, Muzdalifah. Allah sebut-sebut macam ni. Allah, adalah haji dia batal. Allah Rabbi. Serta menghadiahkan binatang sembelihan. Tapi banyak juga perkara bid'ah yang mereka campur adukkan di dalam ibadah-ibadah. Di antaranya itu adalah orang Quraisy ini menyatakan kami adalah cucu Ibrahim dan penghuni tanah haram serta penguasa Kaabah dan peneroka Mekah. Orang Arab lain tak ada hak dan kedudukan seperti kami. Mereka menamakan diri mereka dengan nama Al-Him. Mereka berkata lagi, kami tak patut keluar daripada tanah haram untuk ke tanah halal. Oleh kerana itu, mereka tak wukuf di Arafah. Kenapa? Arafah kan di tanah halal. Jadi, sedangkan kena buat haji, kena wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu rukun. Siapa tak wukuf, tak ada haji. Ya, kalau tinggal wajib haji, okey, bayar dam, selesai. Haji dapat tak? Haji dapat. Tetapi kalau tinggal rukun haji, haji tak dapat. Haji tak dapat. Boleh bayar dam tak? Tak ada dam-dam ni. Dam haji ada. Dam haji ada. Dam ini tak ada. Kan? Pasal rukun tinggal haji tak sah. Wajib haji tinggal bayar dam haji sah. Itu kena belajar lagi. Dan dengan Ustaz Syamuddin, Ustaz Syamuddin pakar dia. Saya ni cayamnya, saya tahu sikit-sikit je. Ya. Jadi oleh kerana itu, dan tidak ifadah, yakni bertolak daripada Arafah. Tapi mereka ifadah daripada Muzdalifah. Muzdalifah ni kita mabit je. Mabit. Berhenti sekejap, tidur ke sekejap, apa semua di Muzdalifah kan. Kerana itu mereka, Allah turunkan ayat khusus kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afidu min haitsu afadan nas. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Selain daripada itu, hendaklah kamu bertolak daripada Arafah
tempat bertolaknya orang ramai. Maknanya Allah kata bertolaklah, pergilah. Tapi dia tak nak pergi. Makin turun ayat ni tuan-tuan. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah dan ini dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kerana dia tak nak pergi, Allah keluarkan khusus ayat di sini. Menurut mereka, orang Hindu ini tidak patut menutup keju dan mencairkan minyak sapi ketika sedang dalam ihram. Ini dilarangan ihram. Ada tak larangan ihram macam ni? Badin dah punya haji dah. Haji Ismail dah punya haji dah. Ada tak ni? Tak ada. Bawa keju, siap sapu lagi makan dalam ihram ni. Kan? Sapu ni, sapu. Keju, buttercup, apa semua. Wah, makan. Tapi kepercayaan mereka, orang-orang Him ni tak patut menutup keju dan mencairkan minyak sapi ketika dalam perjalanan dalam ihram. Mereka tak boleh masuk ke dalam rumah yang dibuat daripada bulu. Bulu pula tak boleh memang. Dan tak boleh berteduh malaikat dalam rumah yang dibuat daripada kulit. Selain mereka selagi mereka masih dalam ihram. Maknanya perkara-perkara larangan ihram. Yang mana larangan ihram ini yang mereka nyatakan ini sebenarnya tidak ada. Tidak ada di dalam apa nama ni? Di dalam larangan ihram yang sepatutnya. Itu dia tuan-tuan ya. Mereka menyatakan bahawa orang daripada tanah halal tak patut makan makanan yang dibawa daripada tanah halal ke tanah haram jika tujuan mereka datang untuk menunaikan haji atau umrah. Mereka mengarahkan orang daripada tanah halal yang baru datang pertama kali hendak melakukan tawaf supaya hanya memakai pakaian orang Him. Pakaian dia lah. Maknanya kena beli dengan dia lah tu. Kena beli dengan dia. Allah Rabbi. Ya. Jika mereka tidak mendapati pakaian itu, maka orang lelaki hendak tawaf dalam keadaan telanjang. Telanjang. Allah Rabbi. Kan barulah mereka dibenarkan tawaf telanjang. Sementara orang perempuan menanggalkan semua pakaian mereka kecuali pakaian jarang yang mereka pakai di dalam rumah. Pakai di dalam yo. Barulah mereka dibenarkan tawaf sambil berkata hari ini kelihatanlah sebahagian atau semuanya. Apa yang kelihatan tidaklah aku menghafalnya. Maka Allah turun firman Allah, ya Nabi, ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah pada hari kamu ke masjid atau mengerjakan solat dan makan makanan dan minumlah dan jangan kamu melampaui batas. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kan dinyatakan di sini kan pasal apa? Pasal dia pula melarang orang makan, minum segala-galanya dia tu. Pakaian nak dia tu. Oh tak ada, kalau tak ada pakaian seperti kami, tawaf telanjang. Tawaf telanjang, tak tahulah macam mana orang mana. Pelik betul tuan-tuan dan puan. Jadi lelaki atau perempuan itu rasa malu, lalu tawaf dengan memakai pakaian yang dibawa daripada tanah halal. Maka dia hendaklah membuang pakaian itu selepas selesai tawaf. Kalau kita nak malu, kita malu, pakai pakaian itu, tawaf. Habis tawaf, buang. Buang. Kan, pakaian tak boleh pakai lagi. Kan, oleh dia ataupun oleh sesiapa pun. Ya. Mereka tak masuk ke dalam rumah melalui pintu ketika sedang dalam ihram. Mereka tebuk lubang di belakang rumah sebagai tempat untuk masuk dan keluar. Tebuk. Tebuk ni macam kalau dalam perkahwinan apa nama dia? Taklik. Taklik. Kan ada taklik kan. Kau jangan keluar, jangan keluar. Kau keluar pintu tu, jatuh. Aku jatuh talak. Ditaklikkan pintu tu tuan. Taklikkan isterinya dengan pintu tu. Rumah tu ada pintu satu je. Jadi, tebuklah pintu lain. Tak boleh lalu pintu tu. Kan? Allah Rabbi. Kan? Kemudian elok pasangan ni. 20 tahun lepas tu, dia tengok, bang, kalau kita buat pintu sini lawa juga. Padahal pintu tu dia tak tengok. Kita ubah bang pintu sini bang. Tengok tu elok lah ni. Ubah, masuk, lalu dia. Jadi apa? Taklik tu berlaku tak? Confirm. Pasal taklik, tak boleh tarik balik. Taklik, tak boleh tarik balik. Kan? Padahal dah 20 tahun tu. Seselit sikit ya. Maka mereka mengerjakan kerja bodoh kan dalam anggapan mereka itu baik. Makanya Allah keluarkan Al-Quran surah Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha
walakinnal birra man ittaqah wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepada Muhammad mengenai peredaran anak bulan. Katakanlah peredaran anak bulan itu menandakan waktu-waktu, yakni urusan dan amalan manusia. Khasnya ibadah haji. Bukanlah kebajikan jika kamu masuki rumah pada bahagian belakang. Tu Allah bagi tahu. Ketika kamu berihram, tetapi kebajikan itu adalah perbuatan orang yang bertakwa, dan yakni orang yang masuk ke rumah kamu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kepada Allah supaya kamu berjaya. Maknanya amalan-amalan yang mereka lakukan ini syirik, menyembah berhala, percaya khurafat, mengamalkan amalan agama majoriti bangsa Arab. Namun ada juga ruang untuk agama Yahudi, Kristian, Majusi dan Sabi'ah untuk bertapak di beberapa kawasan penempatan Arab. Ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Nanti kita akan sambung. Agama lain ada tak Ustaz Kek Sanun? Di Mekah sanalah. Kan ini baru agama-agama yang cuma sembah seperti ini ada tak? Kita akan tengok pada perbahasan yang selanjutnya. Okey. Tuan-tuan dan puan, tadi ada satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan, jika orang tu menggunakan ayat-ayat Quran dan dicampur dengan ayat-ayat yang lain ketika dia melakukan perubatan. Ada tadi siapa yang tanya tak tahulah. Kan? Boleh tak Ustaz? Boleh tak Ustaz menggunakan ayat Quran? Ya, boleh tak menggunakan ayat Quran kemudian campur? Kan, tuan-tuan, seorang sahabat pergi bermusafir. Sampailah di satu tempat yang mana dia nak tumpang. Satu kafilah tu nak duduk sekali dengan kafilah tu. Pasal kafilah tu kalau kita tidur di padang pasir ni seorang-seorang ni bahaya tuan-tuan. Kan? Jadi dia tengok ada satu kafilah tu dan satu kampung tu dia nak tumpang situ. Jadi orang tu pun macam berhati. Hinggalah suatu waktu terjadi anak kepada ketua kampung situlah. Ketua kampung situ kena rasuk ke apa tak tahulah. Kan? Jadi panggillah dia, kau boleh berubat tak? Macam itulah aku bahasa kita lah. Kau boleh berubat tak? Makanya kata cuba try tengok. Kan? Jadi dia pergi baca Fatihah. Elok anak ketua tu lah. Elok. Jadi dia kata, elok pula, tak tahu pula aku. Kan? Makanya pendekkan cerita, balik dia tanya, ya Rasulullah, aku pergi, cerita tadilah, aku baca Fatihah. Kan? Elok pula. Rasulullah kata apa? Macam mana kau tahu? Fatihah tu ayat syifa. Aku pun tak tahu. Aku tanya kau tu. Nampak tak? Maknanya, ada ayat-ayat ayat Quran yang boleh dijadikan syifa. Dan sebenarnya, ayat Quran ni ayat syifa. Bacalah ayat apa. Tuan-tuan ingat tak kisah bagaimana hadis yang Rasulullah nukilkan di Sahih Bukhari menyatakan dia telah disihir. Nabi disihir. Nabi pun kena sihir tuan-tuan. Kalau kita kena sihir ni tak ada iran dah. Nabi pun kena sihir. Nabi disihir. Kan? Sehinggalah ni pendekkan cerita. Hadis banyak, memang banyak hadis tu. Sehinggalah datang turun 2 surah. Yang kita baca selalu. Kan kita baca 3 kul kan. Di antara 3 tu ada 2 kul. 2 kul yang mana surah ini, 2 surah ni turun sekali. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ketika malaikat turun, kau baca ni kan. Jom ikut aku pergi ke telaga. Telaga tersebut telah diletakkan patung yang telah dipintal menggunakan rambut kau ya Rasulullah. Dipintal menggunakan rambut kau, kemudian dicucuk. Makanya kau rasa, di antara tanda yang Rasulullah rasa ialah Rasulullah lupa rakaat. Katakan sembahyang asar 2 3 2 3 2 3. 2 ke 3? Kalau kita lah Allahu Akbar 2 3. 2 ke 3 ni? 2 ke 3? Kita nak makan. Bagus, pandai. Kita kena ambil yang sikit walaupun dah 5.
kena keadaan yang sikit kan. Pakai dua kan, makna yakin dua walaupun sebenarnya yang tiga tu yakin dua kan, ambil yang sikit. Jadi Rasulullah dia ada tanda dia, Rasulullah lupa bilangan rakaat apa semua. Makna hati-hatilah kalau kita goma suka sangat lupa rakaat tu, maknanya orang sihir aku ke kan, sebab Rasulullah ada rasa macam tu kan. Jadi malaikat bimbing Nabi, tunjuk Nabi, kemudian ada dua sahabat turun dalam telaga tu. Telaga tu Nabi tengok airnya seperti air pinang. Merah. Bawa naik patung tu. Maknanya patung tu telah diletak di bawah, kemudian ditindih dengan batu. Bawa naik. Bila bawa naik, tuan-tuan, ada sebelah jarum. Tak silap saya lah, minta maaf kalau saya silap, tengok balik riwayat yang saya pasal saya cerita sepintas selalu je ni. Kan? Sewaktu Nabi nak keluarkan jarum tu, nak merungkai balik pintalan-pintalan yang digunakan rambut dia. Rambut tu diambil oleh salah seorang pembantu Yahudi yang ada dalam rumah Nabi. Budak tu yang Nabi bagi kepada momoh tu untuk buat perkara tersebut. Jadi dipintal, dibaca ayat tersebut. Pintal, bila ditarik misalnya rambut tu ada dekat jarum tu ada dekat jantung Nabi terasa sakit. Sebab tu ditarik. Maksudnya setiap titik yang diambil tu di mana Nabi terasa sakit. Sehingga kalah Nabi baca habis dan ayat tersebut rupa-rupanya digunakan oleh Nabi untuk satu mengeluarkan sihir dan mempertahankan diri daripada sihir itu datang balik. Ni tuan-tuan. Hadis sahih tuan-tuan boleh cari. Nanti kalau ada kuliah yang lain nanti saya boleh share hadis yang sebenarnya. Kan, supaya kita baca betul-betul hadisnya, saya akan share hadis. Dua lah maknanya. Pertama yang Luqman ayat 34, yang kedua hadis yang berkenaan Nabi pernah disihir tersebut. Sebab apa? Sebab dengan menggunakan ayat tersebut, makanya tuan-tuan, Nabi telah pada sihir. Satu. Yang kedua, cerita Abu Hurairah. Kutip. Boleh ada masa lagi ke? Tuan Haji Ismail? Berapa dah? Boleh. Sikit lagi? Boleh. Sikit lagi. Last. Kecerdasan Ustaz, kecerdasan. Bola ada Okay. main bola. Abu Hurairah ni Rasulullah arahkan dia kutip cukai. Zakat. Pergi kutip zakat. Kutip zakat. Bila malam hari je, zakat kutip bagi kurma yang kita beras dulu. Kan? Ini bagi kurma. Dia pergi ke stor kurma, dia tengok ada seorang datang mencuri kurma yang orang bayar zakat. Jadi ditangkap orang tu. Kau mencuri ni, aku minta maaf lah, aku sakit, ni. Jadi Abu Hurairah pun kata, tak apalah, ambil lah. Kan? Pendekkan cerita, balik jumpa Nabi. Nabi kata, itu bukan orang tu. Kan ni pendekkan cerita ya. Di cerita banyak, nanti saya pun akan share juga hadis tersebut. Last sekali, tuan-tuan, benda tu, datang tu, saya sebut nama menatang, pasal dia setan. Kan? Datang tu, telah ajar kepada Abu Hurairah, nakkah aku ajar engkau supaya engkau tidak diganggu oleh syaitan. Baca apa? Ayat kursi. Baca ayat kursi, tuan-tuan. Jadi esok kan dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, orang tersebut telah ajar aku untuk berdinding daripada syaitan, baca ayat kursi. Rasulullah kata apa? Apa yang diajar tu betul, tapi dia tak betul. Apa yang diajar oleh orang tu, baca ayat kursi untuk melindungi daripada diganggu oleh setan ni, itu betul. Tapi dia tu sendiri tak betul. Maknanya orang tu tak betul, tapi apa yang diajar tu betul. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya di antara ayat yang boleh kita gunakan untuk menjadi pelindung kita. Ya, di antaranya dua tadi. Kan kita baca dah 3 kul tu, ataupun 2 je. Baca 3 dah senang cerita, pasal pendek je. Yang kedua ayat kursi, tuan-tuan. Dan juga ada ayat-ayat yang lain, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang tu perlu ditekuni dalam satu kuliah lah, macam kita berada dalam keadaan yang buntu. Buntu tu di dinding, tuan-tuan, kita ke sini dah. Maknanya kita tak boleh pergi dah. Kita tak boleh pergi dah. Buntu sangat ni, sehingga tak ada jalan lain. Kita dah cuba macam-macam dah. Dah start orang kata sampai ke dinding. Kan? Pada waktu tersebut kita nak buat apa? Kita nak buat bodoh. Jangan buat bodoh, tuan-tuan. Bodoh kita nanti, tuan-tuan. Makanya PKP ni, di antara isu yang paling utama yang sedang saya hadapi di antara handle di antaranya kes bunuh diri.
Mengeluhi. Ni waktu PKP ni. Makanya kita kan pakai call. Patut tak boleh jumpa, pakai call. Kan waktu saya menjadi salah satu karyawan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, ada call dia akan divert kepada handphone saya untuk buat sesi seluruh Malaysia. Tuan-tuan, hari-hari mutlakat kita. Call tu akan divert kepada kita. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira siang, tak kira malam. Divert, dia akan divert. Biasanya kemudian akan tanya, Ustaz ada free tak Ustaz? Orang belah sana lah Ustaz. Kan? Orang kalau ada free, okey, on, kita on. Tuan-tuan, di antaranya dia banyak. Pasal orang start. Sedangkan Allah dah ajar. Ketika Nabi Yunus tak dalam ikan nun. Nabi Yunus duduk dalam ikan. Nak keluar mana? Kelak pun kita tak tahulah, cubalah tentang masuk dalam ikan macam mana. Cari ikan paus tu masuk dalam tu. Kan saya tak sanggup. Kan Nabi Yunus baca doa. Kan balik cari surah Al-Anbiya ayat 88 88 kot. 87 88 kot. Kalau tak silap saya ya. Nanti saya minta tolong Tuan Haji supaya nanti take note kan, nanti sebelum sampai kuliah saya misalnya, biar saya prepare benda-benda tu supaya nanti Ustaz tak kata saja je kan. Nanti Ustaz kata nak minggu lepas Ustaz kata nak bagi tahu ni tapi tak bagi tahu pun. Supaya tak jadi macam tu. Ya tuan-tuan ya. Bagi take note lah, kadang-kadang kita lupa kan. Manusia biasa semian nasan li'annahu nasi. Tak namakan manusia malakan itu lupa. Kalau orang tu tak pernah lupa, itu something wrong lah. Itu bukan orang tu. Kan? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, baca ayat tersebut. Pasal Nabi Yunus pernah mengalami perkara yang sama. Kan Allah ajar dalam Al-Quran. Allah ajar juga kepada Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub Allah ajar bagaimana Nabi Ayub sakit yang panjang. Tuan-tuan, isteri dia kata apa? Wahai Ayub, wahai abangku lah. Bang kan Nabi. Mintalah ke Allah. Kan mesti Allah sembuhkan ni. Macam itulah cakap kita lah, senang baca. Kan? Dan aku malu ke Allah. Aku sakit ni baru 17 tahun. Sihat 70 tahun. Sihat 70 tahun, sakit 17 tahun. Kita 17 minit dah uhara tuan-tuan. 17 minit uhara kita tuan-tuan. Bukan 17 tahun. Aku malu kat Allah. Nabi Ayub kata. Kenapa? Sebab sakit ni baru 17 tahun. Dia bagi aku sihat 70 tahun. Kan? Makanya tuan-tuan. Kan sehingga satu hari, satu waktu Nabi Ayub sukar untuk melakukan ibadah. Yang kita semayang, tiba-tiba sakit tak boleh duduk, tak boleh berdiri. Misalnya, kerana kita sakit membataskan pergerakan ibadah kita. Pada waktu tersebut, Nabi Ayub angkat tangan. Ya Allah, sakit yang kau kurniakan kepada aku ini telah membataskan aku, penyempurnaan aku dalam ibadah. Jadi, bila menyebabkan tak sempurna ibadah, maknanya nak sujud tak sempurna, nak semayang kena duduk, tak boleh berdiri. Pada waktu tersebut, ya Allah, aku nak beribadah kepada Engkau dalam keadaan sempurna, ya Allah. Sembuhkan aku. Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan, baca doa tu. Betul. Baca doa tu. Siapa yang sakit, tak kira sakit apa, baca doa. Allah akan bagi. Yakin kepada Allah. Yakin. Ubat makan. Ubat makan. Ikut apa yang doktor kata. Ikhtiar kena. Tuan-tuan. Baca ayat tersebut. Sebagai untuk permohonan kita kepada Allah. Bagi sakit-sakit yang ada. Tuan-tuan. Allah bagi semuanya kepada kita. Bagi sakit. Bagi sembuh. Kenapa kita tak cari? Kenapa kita tak cari? Kenapa kita tak cari? Allah kata, ikhtiar. Suntiklah vaksin tu. Suntik. Jangan tak suntik. Kan? SOP kena ikut. Ikutlah. Jangan keluar. Jangan keluarlah. Kan? Itu semua cara-cara yang telah ditetapkan. Kan? Tak boleh datang masjid surau. Janganlah datang masjid surau. Tuan-tuan dan puan sekalian. Itu ditetapkan. Ini sebenarnya tuan-tuan. Kan? Perlu kita ingat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya akan bagi jawapan yang konkret lagi yang berkenaan dengan pertanyaan tadi itu. Ya,
InsyaAllah puan-puan. Okeylah tuan-tuan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah jangan lupa malam esok waktu yang sama juga. Tapi tuan-tuan pun ada kuliah juga. Saya di Surau An-Nur, Semar Selatan. Kalau nak tengok pun ada, mungkin ada. Saya dah share dia punya link tadi. Sana pakai FB. Kan, sana pakai FB. Kalau tuan-tuan ada. Orang mana satu lah, seorang cerita kan, On dua Ustaz, kiri kanan gitu bu. Ustaz kiri Kamal, kanan, Allah. Ustaz sebelah kiri kanan gitu. Nak tengok mana satu pula kan. Kiri kanan gitu macam ni kan. Allah Rabbi, ya Allah. Okey. Okeylah tuan-tuan, insya-Allah kita terlalu panjang umur. InsyaAllah kita kongsikan di lain yang waktu. Boleh ke tuan-tuan? Okey. Doa boleh ke doa lagi? Doa boleh Ustaz, doa sekali. Okey, kita doa sekali. Doa sekali ni doa panjang. Semua selalu orang kata macam tu, Ustaz ni doa panjang. Tapi tak apalah doa kata panjang pasal kita banyak benda yang kita nak. Betul tak tuan-tuan? Kita ni yang orang tak mampu. Kita kan manusia yang tak mampu. Jadi kita mintalah kepada Allah. Kan? Kita minta kepada Allah supaya Allah kabulkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma alaika bis-sanadir jabhati wataniyah. Allahumma alaika bi'uyuniha man la yakhaf warhamna warfil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Qahhar ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Zal Jalal wal Ikram, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, wa ya mujri as-sahab, wa ya hazim al-ahzab. Izzim wa surna alaihim. Allahumma badi syamlahum wa farrij jama'ahum wa syatt kalimatahum. Wa zalzil aqdamahum wa sallib alaihim kalban min kilabi. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatina wa sallim tawhidana wa sallim islamana wa sallim ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i Muhammadaka syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Pada malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak dan cucu kami, kedua kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya Muhammad naka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, terutama sakit-sakit yang telah dijangkiti, iaitu COVID-19 ini kepada sahabat kami, terutama di Taman Warisan Puteri yang berada sekarang ini lebih daripada 100 lebih, tak silap saya kan, lebih 100 lebih. Kami mohon ya Allah, angkatlah ya Allah. Kami tahu ya Allah, kerana dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah, angkatlah ya Allah. Sembuhkanlah mana-mana yang sakit tersebut ya Allah. Berikan mereka kesempatan, berikan mereka kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang mereka lalui ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Janganlah Engkau jangkiti kami dengan penyakit-penyakit, terutama COVID-19 dan juga penyakit yang lain ya Allah. Sembuhlah kami. Itu sedikit lagi meninggalkan kesan, meninggalkan bekas, meninggalkan tumpukan ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya ya Allah. Dimohon ya Allah limpahkan rezeki kepada kami ya Allah. Amin. Dapat kami belanjakan ke jalan yang diridai oleh-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhlah kami dari bala wal waba wal ghada ya Allah. Jauhlah kami dari si dajjal. Amin. Jauhlah kami dari fitnah api neraka ya Allah. Jauhlah kami daripada fitnah manusia. Jauhlah kami daripada fitnah syaitan. Terutama ketika kami menghadapi sakit. Kami takut ya Allah dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakit. Tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk tipu dayakan kami. Maka kami mohon hindari. Ya Allah,
mohon ya Allah, Kau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, kita mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, iman akhir dakhala al-jannah ya Allah. Dakhala al-jannah ya Allah. Matilah kami dalam husnul khatimah. Terima kami bersama dengan Nabiyyin Siddiq wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kami. Dapat kami minum dari telaga Kausar. Dapat kami syafaat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti di siratal mustaqim seperti tazkirah Kasturi Majaya, dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang dijadikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ingatkanlah hatian kami ini, ingatkanlah rayuan kami ini, ya Allah. Hanya saja ya Allah, Kaulah saja yang mengabulkan apa yang kami mohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Aminuddin bin Wan Abdullah di atas penyampaian kuliah maghrib kita pada malam ini. Alhamdulillah. Malam ini banyak cerita bomoh Ustaz dah. Kahin insya. Kahin insya-Allah. So janganlah kita syirik kepada Allah, kerana syirik itu dosa yang tidak diampunkan. Ya, Neraka jahanamlah tempatnya syirik. Insya-Allah. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya, esok pagi kita ada kuliah subuh jam 6.30 pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Syamuddin bin Haji Mansur. Tajuknya ialah fitnah akhir zaman. Link sama, just klik balik link tadi. Esok pagi kita terus live Zoom 6.30 pagi. Yang keduanya maghrib. Sama dengan Ustaz malam. Kita duduk sebelah-sebelah. Sebelah Ustaz Kamal, sebelah Ustaz Wan. Kita ada Ustaz Kamal, kitabnya kitab fiqh jenazah mengikut sunnah Al-Quran dan sunnah. Semua muslimat jumpa hadir. Dan ketiganya, hari Sabtu minggu depan kita ada kuliah maghrib perdana. Jemputan ialah Datuk Muhammad Zaidi Ramli, iaitu pengarah JAINS. InsyaAllah saya dimaklumkan MB akan turut hadir pada program itu. InsyaAllah. Alhamdulillah. MB free. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama lah MB free pada malam itu. Pada malam minggu depan Sabtu malam Ahad. Tajuk dia ialah daripada ibtilak. So, nak tahu apa nama, apa itu makna ibtilak, apa makna itu ibtilak, insyaAllah kita sama-sama hadir pada minggu depan Sabtu malam Ahad jam 8 malam. Iklan awal promosi. InsyaAllah. Dan yang terakhirnya tajaan. InsyaAllah tajaan untuk program kita, kuliah perdana, kuliah subuh, kuliah maghrib, insyaAllah masih dibuka kepada muslimin muslimat yang berhajat. Boleh terus bank in ke akaun Bank Islam Surah Hijrah dan boleh WhatsApp saya lah, ada nombor telefon di WhatsApp tu. InsyaAllah kita sama-sama berinfak, sama-sama kita memberi kewangan kita untuk agama. InsyaAllah. Terakhirnya sebelum menutup, kita sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Ribuan terima kasih sekali lagi Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih kepada semuanya hadir pada malam ini. Semuanya terbaik. InsyaAllah jumpa lagi esok subuh, maghrib esok insyaAllah. InsyaAllah. Depan insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ismail. Terima kasih semua. Terima kasih Haji Ismail daripada Surah Hidayah. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Haji Zahruddin. Ya saya Tuan. Terima kasih banyak. Tolong promosilah, ada kawan-kawan kita daripada sana nak join. InsyaAllah. Nanti bagi link kita akan
bagi link saya masuk dalam grup. InsyaAllah. InsyaAllah, alhamdulillah. Nanti saya WhatsApp kan. Okey.